Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertamanya saya menyertai rakan-rakan ahli parlimen yang lain turut sama mendoakan dan mengiringi ingatan kita kepada 239 orang yang penumpang MH370, dan kita juga turut mendoakan mereka yang bertugas untuk search and rescue. Mudah-mudahan mereka selamat menjalankan tugas. Tuan Speaker, dalam titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku ada menyentuh mengenai kemakmuran terjamin jika kita ada sistem pertahanan dan keselamatan yang utuh. Belum start lagi nak berjelas. Ya, sudah. Lebih sedikit daripada setahun yang lalu kita ada peristiwa Lahad Datu. Lahad Datu ini di mana 8 nyawa telah terkorban di pihak kita, iaitu ketika fasa tengah negotiation, bukan masa ketika kita melakukan serangan dengan fighter planes. Sedih dan simpati dan hormat dan penjagaan kebajikan keluarga yang 8 yang gugur itu kita alu-alukan. Kita alu-alukan langkah yang diambil oleh kerajaan. Tetapi kemurungan jangan jadi alasan yang menyekat kita menganalisa kondak kita dalam medan pertempuran tersebut. Banyak mana pantomime yang kita tunjukkan tidak melepaskan kita daripada tanggungjawab mencari pengajaran daripada episod Lahad Datu, kerana ia ini bersangkut paut dengan sistem pertahanan dan keselamatan negara ini. Soalan-soalan seperti bagaimana kita telah kondak kita punya operasi sampai ke hari ini, kita masih menunggu penghasilan kertas putih untuk dijadikan sumber pengajaran. Sedangkan saya masih ingat ketika itu Yang Berhormat Menteri Pertahanan menyebut mengenai mahu mengadakan satu RCI ataupun white paper. Tetapi saya dengar daripada laporan dan pemberitaan daripada anggota-anggota tentera sendiri, pegawai-pegawai tinggi juga, bahawa PAT, Panglima Angkatan Tentera, mengatakan bahawa tidak perlu mengadakan satu kertas putih ataupun RCI. Jika Panglima Angkatan Tentera mempunyai sikap seperti ini, profesionalismnya sebagai soldadu disangsikan. Kita mahu sembunyi apa? Ini selepas tahun peristiwa itu berlalu, kurang-kurangnya kita mesti mempunyai fikiran yang terbuka dan rasional untuk melihat apakah kelemahan-kelemahan dan pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut. Antaranya ialah apa aset yang dibeli di atas nama darurat. Berapa yang telah kita belanja? Dan adakah pembelian aset dan barang-barang guna buang atau disposable dilakukan secara discretionary atau tender atau mengikut peraturan yang ketat? Apa pengajaran yang kita boleh perolehi dari peristiwa Lahad Datu yang boleh membaiki kelemahan pertahanan jika ada? Kita boleh belajar umpamanya, yang saya ingat ialah pentingnya ada clear change of command atau rangkaian command yang nyata. Mula-mula kita lihat ketika peristiwa itu bermula, IGP dan Menteri Dalam Negeri datang. Kemudian datang Defence Minister dengan Panglima Angkatan Tentera. Bertelingkah sesama sendiri, menyebabkan kehilangan masa dan kecelaruan. Akibatnya 8 daripada perwira-perwira kita gugur. Bukan ketika fasa serangan dengan fighter planes, tetapi masa serangan tengah nak berbincang dan mengadakan perbincangan dengan penceroboh-penceroboh. Semasa fasa kita menyerang dengan fighter planes tidak ada casualty. Maka pengajaran yang pertama ialah kita tidak boleh berunding dengan penceroboh kedaulatan negara kita, tidak kira bangsa mahu kena agama. Kita tidak berkompromi langsung. Pencerobohan bersenjata mesti didepani dan disambut dengan sahutan yang bersenjata juga. Apa jadi jika kita memutuskan untuk hantar fighter planes ketika sejak awal lagi? Mungkin kita boleh spare the lives of 8 orang yang gugur tersebut. Jadi pengajaran yang kedua ialah defense and military logistics. Kita tak cukup transport plane sehingga kita kena charter kapal terbang daripada Air Asia. Sedangkan kita ini bukan berada dalam fasa all out war, tetapi ini masa peace. Kita kena charter kapal terbang daripada Air Asia, membayangkan bahawa kapal terbang Hercules kita 15 buah, kita ada Hercules 130, sama ada berada dalam kesiapsiagaan ataupun sedang dibaiki. Yang boleh angkut
tiap-tiap satu C-130 boleh mengangkut 92 orang. Berapa dipakai semasa off daulat? Mengapa perlu charter Air Asia? Dan kita ada juga 8 buah CN235 yang kadang-kadang digunakan sebagai VIP transport, dan di samping itu kita ada 5 buah VIP transport plane. Lahad Datu bukan satu all out war yang boleh excuse charter kapal terbang swasta. Kemudian kita tanya, di manakah askar dan polis Malaysia Timur? Semasa off daulat, kita hantar 7 batalion ke sana. Dengan sama ada dengan kapal terbang yang dicarter ataupun kapal terbang Hercules. Berapakah ramai yang dihantar? 2 atau 3,000 orang? Kalau 300 orang satu batalion, maknanya 7 batalion ada 2,100. Kita tidak adakah sepaling kurang 3,000 orang tentera di Malaysia Timur, sehingga kita kena mobilize 7 batalion daripada Semenanjung. Dan saya difahamkan bahawa di Sabah kita ada satu 5th batalion. Dari sana, mengapakah tidak digembelingkan untuk menangani pencerobohan orang-orang daripada Sulu ini? Apakah peranan military commander Sabah, polis Sabah, agensi maritime Sabah dan aset-aset yang ada di sekeliling Sabah, di dalam negeri Sabah dan di Lahad Datu sendiri? Dalam konteks sistem pertahanan dan keselamatan, jika sumber-sumber tempatan dan aset yang tersedia ada tidak diguna, ia menandakan 2 perkara. Pertama, sumber profesionalism dan aset sedia ada di sana tidak mencapai kualiti yang dikehendaki. Nombor 2, pemimpin nasional tidak percaya kepada kemampuan pimpinan tempatan dan pimpinan frontline, sehingga pada ketika itu kita ingat Putrajaya telah berpindah ke Lahad Datu. Kecuali sebuah kertas putih dihasilkan atau RCI, kita tidak akan tahu bagaimana agensi pertahanan dan keselamatan mengurus perlakuan mereka. Lahad Datu hanyalah suatu battle theatre. Kita tidak berperang pun. Adakah kondak kita kondak yang baik? Kita melihat tindakan seperti panik tak tentu hala kerana kesemua top guns ada di sana pada masa itu. Ini bukan satu full scale war, tapi kita ada menteri, kita ada IGP, kita ada panglima angkatan tentera, semua berkampung di Lahad Datu. Musuhnya seperti yang disebut oleh bekas menteri dalam negeri ketika itu ialah satu gerombolan yang tak cukup makan, memakai sarung dan slipper. Sebab itu kita memahukan white paper. Tidak menerbitkan white paper bermakna kita tidak profesional. Ramai pegawai tentera yang memberitahu ini satu unsoldierly conduct on the part of PAT. Ini diberitahu kepada saya oleh military personnel, bukan saya reka-reka cerita ini. Masih lagi mengenai sistem pertahanan keselamatan. Tragedi MH370 mendedahkan beberapa perkara. Saya percaya pihak Malaysia melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kes MH370 yang hilang. Saya percaya pihak negara mempunyai kecakapan mengguna dan mengaplikasi aset yang datang dari pelbagai negara dan memberi tugasan-tugasan di dalam sfera masing-masing. Saya benar-benar yakin kita ada kecakapan operasional seperti ini. Kunci kata di sini ialah aset dari negara lain. Aset dalam negara kita bagaimana? Sekali lagi, bencana MH370 ini menyebabkan semua cabang pertahanan dan keselamatan negara kita diaudit oleh seluruh dunia. Demikian juga kita bagaimana cara kita mengurus malapetaka atau crisis management. Di tempat masuk immigration kita dibolosi. Orang boleh masuk dengan pasport palsu walaupun kita melengkapkan immigration dengan ratusan juta kelengkapan pengesan. Polis tahu perihal sindiket pasport palsu dan dilaporkan tahu penumpang guna pasport palsu tetapi tidak berkongsi maklumat dengan agensi keselamatan dan pertahanan yang lain. Ini bukan satu cubaan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak, tetapi ini sebagai satu pengejaran yang boleh mengancam keselamatan dan sistem pertahanan negara. Dan kita lihat defense logistics, sama ada kita boleh menghantar persoalan mengenai defense logistics di mana kita boleh menghantar dalam istilah ketenteraan mission capable assets. Maknanya kalau kita hantar kapal, kapal itu mempunyai kelengkapan yang cekap untuk mengesan underwater, mempunyai underwater detection capabilities atau boleh mengadakan sistem sonar yang sophisticated. Assets yang kita gunakan dalam SAR, Search and Rescue, merunsingkan dan saya mendapat laporan bahawa tidak mission capable. Kita diberitahu setakat ini tolak 1,778 kapal laut dalam kelas C dan C2 penangkap ikan dan bomoh VVIP UMNO
assets kita yang kita gunakan ialah satu buah CN-235 transport plane, satu King Air aircraft yang mempunyai ada sistem yang canggih, 4 biji C-130 Hercules military transport, 2 Bombardier Global Express, 2 Augusta A109 helikopter, 4 Eurocopter EC-725 long range tactical transport helicopters yang boleh digunakan untuk peperangan dan juga untuk pengangkutan. Dan kita menggunakan 6 buah Royal Malaysian Navy assets. Ini kita tidak diberitahu sama ada frigate class atau corvette ataupun PV yang dibina di Lumut satu ketika dulu oleh Amin Shah, yang kemudian disempurnakan, disiapkan oleh Gulf State Engineering. Dan kita ada mempunyai 3 Malaysian Maritime Enforcement Agency vessels yang diberitahu oleh menteri yang bertanggungjawab dalam parlimen melebihi 40 tahun. Satu aset-aset yang lama yang kita tidak tahu boleh ke tidak melakukan search and rescue. Kita malu, seolah-olah malu menunjukkan capabilities kita. Di dalam TV kita tengok kemampuan negara lain, lantas kita wonder ataupun tertanya-tanya sama ada kita mempunyai asas yang utuh untuk mempertahan dan melindungi negara kita. Mencari dan mengesan dan menyelamat memerlukan asas yang bersifat ketenteraan yang mempunyai kemampuan teknikal yang tinggi. Kenapa kita tidak menggunakan asas ini? Jawapan kepada orang ramai yang kian tertanya ialah sama ada kita ada asas ke tidak, ataupun asas kita tidak mission capable. Secara perbandingan, negara lain seperti Indonesia menghantar 5 buah kapal, 1 corvette dan 4 rapid patrol vessels, dan juga telah mendeploy kapal PC-40 fast patrol boat yang pertama negara mereka, dan juga mempunyai menghantar maritime patrol aircraft. Philippines menghantarkan frigate, 1 frigate dan 2 corvette, dan Hamilton class cutter vessel untuk mencari benda yang tenggelam, dan 1 C-130 military plane. Singapura, jiran kita yang paling dekat, dan selalu perbandingan ini menjengkelkan orang-orang Malaysia, tetapi kita kena berdepan dengan realiti. Mereka mempunyai kelengkapan yang lebih. Mereka menghantarkan 3 Lockheed C-130 Hercules, 1 Formidable class frigate, 1 dengan Sikorsky naval helicopter, dan yang paling penting, sebab kita ada juga mempunyai aset ini, 1 submarine rescue ship, iaitu MV Swift Rescue, dengan lengkap dengan penyelam, divers. Kita yang dibina oleh target resources sendirian berhad, yang kita bayar 6 juta satu bulan. Apa pasal kita tidak hantar sama untuk mencari? Kalau alasan kita untuk merahsiakan, untuk menyimpan rahsia, benda perkara ini dia boleh diketahui oleh orang ramai. Thailand menghantarkan 1 patrol ship dan 2 lagi kapal yang standby. Maka kita hantar Navy vessel kelas apa? The OPVs yang dibina oleh PSC Naval Dockyard 2008, kita tahu 4 buah sudah diserahkan kepada TLDM, dan ini menyebabkan kita menilai kemampuan tentera laut laut Diraja Malaysia, yang kita tahu ada lebih kurang 15,000 aktif personnel. Kita ada 2 submarine. Kita tidak pakai sebab boleh jadi laut tidak cukup dalam, ataupun kita takut rahsia kita diketahui oleh orang lain. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh pakai sebuah submarine rescue ship yang kita ada tapi tidak digemblengkan. Dan kita telah memesan 6 buah Lateral Combat Ship LCS yang menelan belanja 9 bilion, 1.5 bilion yang belum siap. Ya, boleh gulung. Sikit lagi. Dan kita ada 4 frigate, 1 dalam dockyard, 4 corvettes, 1 dalam dockyard. Saya nak tahu kepada Menteri Pertahanan, KD Kasturi dan KD Lekir, yang telah dihantar dalam dockyard memakan masa 5 tahun untuk dibaiki. Baru semalam saya dengar satu, sama ada KD Kasturi digemblengkan untuk mencari di koridor laut Indian Ocean. Dan kita ada banyak lagi. Dan akhir sekali saya nak menyentuh, sebab saya ada menulis mengenai perkara ini, apabila satu kapal terbang yang kita tahu kemudian 4 hari kemudian kita tahu MH370 merentasi ruang udara kita, dan kita baca di atas radar, military radar, kita nak tahu radar mana, radar di Gong Kedak,
yang bernilai 72 juta satu yang dibekalkan oleh Zetro Aerospace Corporation ataupun radar yang ada di Kuantan atau radar yang ada di Batu. Tetapi patutnya standard operating procedure, saya tengok manual daripada laporan daripada tentera jurucakap tentera India. Typical behavior ialah apabila satu buah unidentified flying object masuk ke ruang utara, mereka akan mengemblengkan, scramble all the jets untuk intercept. Saya kira kita ada 52 buah ataupun lebih fighter jets, termasuk 18 Sukhoi, 18 Mikoyan MiG 10 boleh pakai 8 dalam workshop. Apakah kita tidak guna? Mengapakah kita tidak menggunakan assets ini untuk intercept? Takkan kita nak nanti orang dalam unidentified flying object itu beritahu general, hello general, saya orang jahat datang dengan niat jahat nak attack Malaysia. Ketika itu habis negara kita akan hancur. Sekian, terima kasih. Ya, batu sapi. Apa problem?